Pertama sekali soalannya apa, jelaskan. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Hadirin hadirat rahmati Allah, soalan set, soalan yang sudah diberitahu, soalan yang kita dah maklum maknanya, soalan yang kita sudah maklum maknanya. Kalau biasa soalan set ni boleh pas tak? Ada tak orang pergi periksa, sebelum masuk periksa soalan dah tahu dulu? Soalan bocor lagi, ada tak? Tak ada jemaah sekalian. Punya sayangnya Allah Ta'ala dengan kita, Masya Allah. Kalau kita tak nak taubat pun tak tahulah jemaah sekalian. Allah Ta'ala punya sayang dengan kita jemaah sekalian. Allah Ta'ala punya cinta dengan kita, takut kita fail jemaah sekalian. Bukan kita ibu takut anak kita fail. Allah Ta'ala takut kita fail. Kenapa? Bila kubur fail, yang lain jangan haraplah. Ini jelaskan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman. Bila kubur maknanya yang paling teruk. Kubur kamu tak boleh lepas, yang lain jangan harap lagi. Sebab tu Allah Ta'ala tak nak kita fail. Dia bagi tahu melalui lisan Nabi kita, iaitu soalan-soalan akan yang beritahu ketika kita alam kubur. Soalan set, pas tak pas, wallahu alam. Tapi dalam dunia tak ada orang pergi masuk periksa, soalan dah bagi dulu. Allah Ta'ala bagi kita dulu. Tanda Allah Ta'ala sayang kita. Tanda kita fail, tanda kita kena bedal lah jemaah sekalian istilahnya gitu. Berkata mereka, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ini soalan malam pertama kita berada di alam kubur. Fayaqulani lahum, dia kata man rabbuka, fayaqulu itu saja yang dia boleh jawab. Daripada hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Albani, jawapan ketika mereka dalam kubur, tidur kat kubur, bila ditanya mereka man rabbuka, fayaqulu itu saja yang mereka boleh jawab. Mereka tak boleh nak jawab. Ini malam pertama kita di alam kubur jemaah sekalian, yang kita kena buat persiapan. Lalu ditanya lagi, lalu dikata apa? La adri, dia kata saya tak tahu apa nak jawab. Jemaah sekalian, kita berlindung pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ini bukan kita. Kerana inilah yang akan ditempuh oleh semua manusia yang akan menempuh alam barzah, iaitu alam kubur jemaah sekalian. Apabila datang malaikat menanyakan soalan kedua, fayaqulani lahu ma dinuka, apakah agama kamu? Apa mereka jawab? Mereka fayaqulu la adri. Yang boleh keluar la adri, tak tahu. Macam mana dia jawab jemaah sekalian? Allah Ta'ala perintah lain, dia buat lain. Betulkah kamu sembah Tuhan? Betul. Apa yang aku perintah kamu tak buat, apa yang aku larang itu yang kamu buat. Macam mana iman nak jawab ketika itu bahawa Allahu Rabbi? Macam mana jiwa kita akan jawab bahawa Tuhan itu Allah Ta'ala Tuhan kita, sedangkan apa yang Allah Ta'ala perintah kita tak pernah buat, Allah Ta'ala larang itu yang kita buat. Kita mengaku dari segi mulut saja, dosa kita nak tinggalkan, mungkar yang kita nak tinggalkan, punya cinta kita, walaupun itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin mati sekalian, mereka bertanya, apa agama kamu? Jawapan la adri, itu jawapan. Macam mana nak tahu? Agama mengajar lain, kita buat lain. Agama suruh kita ambil barakah ini, kita ambil barakah ini. Mudah-mudahan rumah tangga kita kekal dan abadilah. Ini barakah apa nak cerita? Kitab mana datang ni? Daripada mana kitab datang ni barakah ni? Barakah yang Allah Ta'ala dah jelaskan, iaitu barakah adalah hak milik Allah Ta'ala, bukan milik manusia. Jemaah sekalian, kita balik di sini. Maka ditanyakan lagi, lalu dijawab dia tidak tahu. Lalu malaikat yang dua bertanya lagi. Dia tanyakan, ma hadza rajulu allazi bu'itsa fikum. Dia tanya, siapa ini lelaki? Kamu tengok ini lelaki. Kamu tengok betul-betul siapa ini lelaki, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita ziarah ke Madinah jemaah sekalian? Berapa kali kita ziarah kubur Nabi SAW? Berapa kali kita salat di masjid Nabi SAW? Apakah Muhammad akan iktiraf kita sebagai umatnya? Ketentuan dia adalah wa qabru sunduqul amal, kubur peti amal. Ketika itu amal diterima, terimalah. Jika tidak ikut tuntutan apa yang ditunjuk oleh Muhammad, Allah Ta'ala saja maha mengetahui. Dia tanya kepada mereka yang baring, anggaplah itu kita. Sasat kita berada dia, iaitu di liang lahat. Ma hadzal rajul, siapa ini lelaki? Allazi bu'itsa fikum, yang dibangkitkan kepada kamu, dia ajar kamu taubat pada Allah Ta'ala. Apa yang mereka jawab? Fayaqulu la adri. Malam pertama kita
di alam kubur. Tiga-tiga jawapan tak boleh jawab. Pas ke fail jemaah sekalian? Pas lah kira. Pas, pergi teruslah mana pas. Apa kata malaikat jemaah sekalian? Fayunadi munadi minas sama an kadzdzaba. Maka memanggil daripada langit, memanggil daripada langit mengatakan dia bohong. Dia bohong. Ini pembohong besar. Ini pembohong besar. Dia agama Islam, dia tahu Islam, dia tahu Tuhan, dia tahu Allah. Muhammad dah ajar dia, cukup Muhammad dah ajar dia. Allah dia tak tahu, agama dia tak boleh jawab, Muhammad dia tak boleh jawab. Ini pembohong besar, kata. Panggilan daripada langit mengatakan insan yang fail dalam soalan malam pertama daripada alam kubur. Hadirin hadirat dikasihi Allah, hari ini kita tak pernah akan merasakan diri kita pembohong jemaah sekalian. Sebab tu dia katakan wa qabru sunduqul amar, kubur itu adalah peti amal. Apa akan terjadi selepas itu? Malam pertama pengantin kita di alam kubur ketika itu. Maka selepas itu dikatakan, maka dijelaskan bahawa itu fa'afrishuhu minan nar, maka hamparkan dia daripada hamparan api neraka, daripada kubur jemaah sekalian. Dihamparkan daripada kubur kita, hamparan terus, hamparan dia daripada api neraka. Bukan hamparan kapet merah, hamparan tu adalah api neraka terus sampai masuk ke kubur kita. Fa'ufrishuhu minan nar. Malam pertama daripada malam kubur. Telah kita buat persiapan? Belum jemaah sekalian. Tapi konsert lagi 1 bulan, kita telah buat persiapan betul-betul. Bukan kita nak naik atas nyanyi, kita nak tengok dia. Tak tahu pakai baju apa saya nak pergi, dia pun tak tengok kita. 1 bulan kita dah prepare nak pakai baju apa. Nak pakai baju kebaya ke, nak pakai baju pendek ke, nak pakai baju labuh, pening kepala. Lagi sebulan konsert. Bukan dia naik atas nyanyi sama-sama, dia dah pening kepala. Apa persiapan dia nak buat? Ini persiapan yang pasti tak ada orang yang ingkar jemaah sekalian. Malam pertama kita daripada alam kubur, kita dah buat persiapan jemaah sekalian. Minta maaf jemaah sekalian, jenis saya cakap gini, alih sekali minta maaf. Takut mana lama-lama fed up juga ustaz ni mana saya. Asyik thinking saya je. Hadirin hadirat dikasihi Allah Ta'ala, tidak cukup dengan dihamparkan hamparan terus. Hamparan jemaah sekalian bukan kapet merah, hamparan api neraka terus, hamparan jemaah sekalian terus ke liang lahat kita. Dijelaskan oleh insan yang tidak pernah menipu, insan yang tidak pernah berdosa, insan yang tidak pernah berdusta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan wa albisu minan nar, pakaikan dia pakaian daripada api neraka. Tadi kita pakai kafan, kita keluar daripada rumah kita, saudara-saudara kita, isteri kita ataupun suami kita pakaikan kita pakai kafan putih. Kita nampak dia keluar sampai kita masukkan dia kat jurung. Tapi dalam masuk dalam ditukar pakaian kita. Wa albisu minan nar, pakai pakaian dia daripada api neraka. Berapa tahun nak tanggung? Berapa tahun nak tunggu hari akhirat? Berapa tahun nak tunggu yaumil mahsyar? Perkara kecil ke ini? Perkara besar jemaah sekalian. Tak mau taubat. Nak tunggu bila? Nak tunggu nasional day tahun depan? Allah jemaah sekalian, wallahu alam. Umur sampai ataupun tidak. National day, daripada satu national day dah datang. Taubat tidak juga. Pakai national day lah, pasal hari national day kan. Nak cakap Rejab, Rejab juga. Syaban dah nak dekat, Ramadan dah nak dekat. Berapa tahun Ramadan kita lalui jemaah sekalian? Bila nak taubat? Nak tunggu bila? Wait ustaz, still young. Dah dipakai dengan pakai api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Saya cakap sampai 12.30 jemaah sekalian, insyaAllah. Sampai 12.30, lagi 10 minit insyaAllah. Dan bukakan dia, bagi dia pintu-pintu kepada api neraka. Lalu dibuka, buka pintu daripada api neraka. Terus apa yang dilihat daripada kuburnya api neraka jemaah sekalian. Dijelaskan oleh Nabi SAW yang tidak pernah berdusta. Qala fayatihi min harriha wa sammu miha. Maka berkata Nabi SAW mengatakan, maka datanglah bahang panas, ditiup angin samum, angin yang panas terus di dalam alam kubur, mengiringi hari hebat, hari nikmat kita di alam kubur malam pertama jemaah sekalian. Qala wa yudayyiqu alaihi qabru hatta taqtarifa fi adla'uh. Maka berkatalah iaitu sempitkan kuburnya sampailah mana tulang-tulang dia terhempit antara satu dengan yang lain. Itulah malam pertama kita jemaah sekalian di alam kubur. Maka terhempit tulang-tulang kita jemaah sekalian, remuk tulang-tulang
mereka yang kembali pada Ta'ala tidak mau bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia qala thumma yuqayyadu lahu a'ma'abkam ma'umir zabah. Maka ketika itu datanglah malaikat Zabaniyah dengan besi pemukul, jemaah sekalian. Zabaniyah ni digambarkan dalam hadis Nabi SAW, dia buta, dia pekak, jemaah sekalian, dia tak bercakap. Dia buta, dia tak tengok, dia tak ada mana tengok, alamak muka kesian lah, tak jadi pukul, tak ada, jemaah sekalian. Tak ada. Dia tak ada mana nak pukul, ni kecil sangat, kau sekali pukul habis ni, masuk terus ni. Dia tak ada, jemaah sekalian. Tak ada. Dia tak nampak dan dia tak dengar. Menjeritlah kamu, macam mana kuat manusia menjerit, dia tak dengar. Dia tak tersentuh hati dia. Manusia menjerit, dia tak ada rasa sayang, jemaah sekalian, dia tak ada. Dia buta, dia pekak, jemaah sekalian. Mana dia buta, dia tak ada. Pekiklah kamu, tak boleh nak cakap, oh tolong wait dah, kamu nak gimme chan. Tak ada. Tak ada, jemaah sekalian. Inilah masa dia ni. Kamu nak malaikat, don't terlalu kuat sangat lah, sikit-sikit pukul sudahlah. Tak ada, jemaah sekalian. Dia pukul, jemaah sekalian, insan yang kembali dalam alam pertama, alam kubur. Lau duriba biha jabal lasara turab. Digambarkan Nabi SAW, malaikat Zabani ni kalau dia pukul gunung, jemaah sekalian, kita dengan gunung berapa ribu kali ganda? Jauh. Kalau dia pukul gunung, gunung tu jadi debu. Kalau dia pukul badan macam ini, tak tu jadi cacing pun dah tak ada lah, jemaah sekalian. Allahu Rabbi, di mana hati kita, jemaah sekalian, dengan ancaman daripada Nabi SAW untuk menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Saya bincangkan secara ringkas. Qala fayudribuhu biha darbatan yasma'u ma bainal masyriq wal maghrib. Maka dia pukul lah, jemaah sekalian, jenazah mayat yang tadi ada dalam kubur. Dia pukul, jemaah sekalian. Terdengar apa yang di timur, apa yang di barat, semua dengar pekikan mereka yang kena pukul dengan Zabaniyah di dalam kubur malam pertama pengantin dia. Ketika duduk di tanah, saat itu, jemaah sekalian, didengar timur dan barat. Yang tak dengar illa sakalain, kecuali dua ya. Sakalain ini jin dan manusia yang tak dengar, yang mereka terpekik kat dalam kubur. Ayam dengar, jemaah sekalian, itik dengar, lembu dengar, kerbau dengar, jemaah sekalian. Manusia tak pernah dengar. Allah Ta'ala bagi kepada manusia hidup di atas muka bumi. Fayasiru turaba. Dia pukul sekali jadi debu, jemaah sekalian. Kalau gunung boleh jadi debu, badan macam ini apalah yang ada, jemaah sekalian. Jadi debu, jemaah sekalian. Dah jadi debu, selamatlah ustaz, dah tak payah kena pukul lagi. Hadis Nabi SAW mengatakan, tumma tu'adu fi ruh. Kemudian dia balikkan semula, roh balik semula, pukul lagi. Sampai bila? Sampai manusia itu dibangkitkan di yaumil masyar nanti. Hadirin hadirat dikasihi Allah. Tak nak taubat juga? Saya tak tahu lah. Kalau tak nak taubat, saya tak tahu mana. Bila lagi nak taubat? Nak nanti Masjid Hasanah bikin lagi sekali taubat nombor 2. Ada gitu. Wallahu alam. Jadi sekalian, saya balik perbincangan di sini secara singkat. Saya ada lagi lebih kurang 5 minit. Maka dijelaskan, maka Fir'aun datang Nabi Musa AS. Kamu nak suci tak? Kamu nak ini saya bawa kamu bertemu Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila ini Musa AS bagi tahu dia, bukan sekadar itu, farahul ayatal kubra, tunjuk mujizat. Mujizat pertama sekali tunjuk apabila Nabi Musa AS lontar tongkat dia jadi ular besar betul. Tetapi saya tukang ser Fir'aun lontar, mana ini dia lontar tali mereka. Orang yang kena sihir nampak dia ular, tetapi tukang sihir tetap nampak bahawa itu adalah tali. Tetapi bila dia lihat tongkat yang dilontar oleh Nabi Musa AS, bukan tongkat lagi, tapi betul-betul jadi ular. Dia terkam dengan ular-ular yang keluar daripada tukang-tukang sihir Fir'aun laknatullah. Fir'aun tengok, dia datang dengan mujizat. Fir'aun tidak mau beriman. Tukang sihir beriman. Wa ulqiya saharatu sajidin. Tersungkur tukang sihir. Dia tahu ini bukan sihir, ini mujizat daripada Allah Ta'ala. Tersungkur tukang sihir, taubat terus pada Allah Ta'ala. Sebab itu ingat, jemaah sekalian, tiap-tiap kali kita sujud, tanda kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Di antara ciri-ciri taubat, sujud pada Allah Ta'ala. Kenapa Fir'aun tak mau sujud? Tak mau iktiraf Musa AS, walaupun nampak depan mata mereka bahawa itu adalah mujizat, mereka tidak mau. Fir'aun tidak mau beriman kepada Musa AS, jemaah sekalian. Sayang betul Allah Ta'ala dengan Fir'aun juga. Bagi tahu, tunjuk mujizat, tanda juga, jemaah sekalian. Selepas tu apa? Fakadzdzaba wa asa.
Kemudian dia mendustakan Nabi Musa AS. Dia durhaka. Sebab tu summa adbara yasa. Kemudian dia berpaling, dia menentang Musa AS. Dia panggil pembesar dia maknanya. Fa'asyara fanada, dia panggil semua rakyat dia. Apa yang Musa buat nasir, jangan beriman pada dia. Dia panggil semua rakyat dia, pembesar dia datang ke sana. Apa dia katakan? Fa'asyara fanada faqal ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan yang tinggi, kata Fir'aun laknatullah. Lepas tu saya katakan tadi, Fir'aun tak punya uluhiyah, tak punya rububiyah. Dia kata dia Tuhan yang tinggi, jemaah sekalian. Hadirin hadirat mati Allah, kita tak pernah tengok mujizat ke? Sampaikan kita tak nak taubat ni. Pernah tengok mujizat tak? Ya? Pernah tengok mujizat? Ya muslimat, pernah tengok mujizat tak? Nabi tengokkan, tunjukkan kita mujizat, pernah tengok tak? Tak pernah? Saya garuk sekejap ni. Fir'aun tengok mujizat Nabi Musa AS, tak nak beriman. Memanglah kita lagi jauh, tak pernah tengok. Pernah tengok mujizat Nabi tak? Muslimat, pernah tengok tak? Muslimin pernah tengok tak? Apa mujizat dia? Al-Quranul Karim. Hari ni kita tengok mujizat, jemaah sekalian. Mujizat tadi qari kita jelaskan macam mana mereka, jemaah sekalian. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Jika kamu lihat mereka orang-orang melakukan dosa, tunduk muka dia di depan Tuhan mereka. Apa mereka mengatakan di hari akhir? Rabbana absarna, wahai Tuhan, kami telah tengok, kami dah dengar, wasami'na. Nak buat apa sekarang? Farjina na'mal salihan. Wahai Tuhan, kami nak balik ke dunia. Kami nak amal saleh, kamu tak nak jadi mak saleh. Kamu nak jadi orang saleh. Kami tak nak lagi mak saleh pakai seluar pendek, kami pakai seluar pendek. Mak saleh bikin mungkar, kita bikin mungkar. Apa daripada mak saleh? Mesti betul lah zaman hari ni. Kami tak nak jadi mak saleh, kami nak jadi orang saleh. Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Hari ni benar-benar kami yakin. Ketika itu Tuhan mengata, you are too late my dear. You dah lambat ketika itu. Hadirin hadirat dikasihi Allah Ta'ala, sebelum saya tutup, saya nak bincangkan sedikit saja, izinkan saya jika sempat ini. Itulah dia Fir'aun laknatullah, yang tidak mau bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita lihat, jemaah sekalian, kalau kita tak nak bertaubat pada Allah Ta'ala, hidup kita jauh. Hidup kita jauh daripada Allah Ta'ala, dekat dengan iblis. Jika kita bertaubat dengan Allah Ta'ala, hidup kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita jauh daripada iblis. Ini formula dia. Dan ini bukan formula daripada saya, ini formula daripada Al-Quran. Mujizat tadi saya katakan, dah tengok mujizat? Dah tengok. Jika kita bertaubat, Allah Ta'ala beri kita kejayaan. Kerana Allah Ta'ala menjelaskan, tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semuanya, moga-moga kamu menjadi orang-orang yang berjaya. La'allakum tuflihun. Jika kita bertaubat, kita dekat dengan Allah, kita jauh daripada iblis. Jika kita tidak bertaubat, kita dekat dengan iblis, kita jauh daripada Allah Ta'ala. Contoh, jemaah sekalian, ini bukan teori saya, ini bukan pandangan saya, tetapi ini adalah daripada Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menjelaskan, apabila Allah Ta'ala mengarahkan Adam dan Hawa, duduk kamu, jangan kamu dekat dengan pohon ini. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, kamu duduk kat syurga ni, kamu jangan dekat dengan pohon ini. Hazihi syajarah, dekat. Allah Ta'ala bincangkan Adam dan Hawa dekat. Macam mana? Allah Ta'ala tahu. Tetapi setelah Adam dan Hawa makan larangan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala seru Adam, wa nadauma rabbuhuma alam anhakuma tilkuma syajarah. Tilka jadi bait pula. Tadi isim isyarat, belajar bahasa Arab kan? Belajar bahasa Arab lah. Hazi isim isyarat, this. Jauh apa? Inggeris ya? There. Betul? Itulah. Bahasa Melayu senanglah. Ini. Kalau jauh itu kan. Ketika Allah Ta'ala jelaskan Adam, kamu duduk kat syurga, jangan makan pohon ini. Ini Allah Ta'ala tunjuk. Allah Ta'ala dekat dengan Adam. Bila Adam tercebur dengan larangan Allah Ta'ala, diasuh oleh iblis laknatullah, Allah Ta'ala seru Adam, wa nadauma rabbuhuma, maka menyeru Tuhan mereka berdua, tidakkah saya telah tegak kamu antil kumas syajarah itu. Itu menunjukkan Allah Ta'ala jauh dengan Adam lantaran dosa-dosa yang dilaksanakan, dekat dengan iblis laknatullah.
Lalu Adam yang beriman terus bertaubat. Tak tunggu besok, tak tunggu National Day yang ke-41, tak tunggu Ramadan 1426-27 ke, tak tunggu. Terus on the spot jemaah sekalian, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dia bertaubat. Dua-dua isteri suami bertaubat. Bila bertaubat, dua-dua taubat. Bawa anak-anak bertaubat. Jangan isteri taubat, suami tak nak taubat. Isteri solat, suami masih tengok Power Rangers. Kan? Suami solat, isteri masih lagi kat dapur. Anak-anak masih lagi main bola kat padang. Tak boleh lah jemaah sekalian, tak boleh. Kena bawa semua bertaubat pada Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala tunjuk. Sebab tu para anbiya mereka terus bertaubat. Dan anbiya jadi panduan kita. Saya baca satu ayat ini sebelum saya tutup jemaah sekalian, izinkan saya. Maka kita lihat Fir'aun jemaah sekalian. Tu saya katakan, kalau Fir'aun ni dibagi pecahan, balik semula jemaah sekalian, dia nak balik. Sebab tu bila jemaah sekalian ayat Al-Quran jelaskan surah Yunus, sebelum saya tutup, lepas ni saya tutup jemaah sekalian, insyaAllah. Itu. Hatta iza adrakahul gharaq, bila dia kejar Musa AS, Musa AS ketuk jemaah sekalian dengan tongkat dia, terbelah laut merah. Dia tengok mata dia. Tadi dia tengok mujizat pertama, dia tak beriman. Allah Ta'ala bagi second chance. Hari ni Allah Ta'ala bagi kita berapa chance jemaah sekalian? Banyak chance. Banyak chance. Berapa kali kita dah mati? Bila Ustaz tanya mati ni seram ni cerita ni, kan? Berapa kali kita dah mati jemaah sekalian? Dah 51 tahun. Kalau saya 51 tahun dah. 51 tahun dah mati. Mati hidup, mati hidup. Tidur kan mati? Kan? Rasul mengatakan tidur tu mati kecil kan? Bangun lagi ke tidak? Allah Ta'ala saya tahu. Bangun lagi, Allah Ta'ala bagi chance lagi. Power Ranger juga. Bangun lagi, Allah Ta'ala bagi chance juga. Masjid dia tak nak pergi. Dia pergi konsert juga, 350 dia bayar. Bangun lagi, Allah Ta'ala bagi chance juga. Dia tak nak jadi mak saleh juga. Orang saleh dia tak nak jadi. Allah Ta'ala bagi kita chance. Allah Ta'ala bagi Fir'aun chance. Second time, I show you. Ni mujizat Nabi Musa AS. Dia ketuk je maskan, terbelah laut. Dia tengok. Oh, dia kata dengan rakyat dia apa? Tengok. Dia takut laut ni, takut dengan aku. Tengok, aku Tuhan, dia kata tu. Padahal Nabi Musa punya mujizat. Bila Allah Ta'ala nak tutup kita, tutup hidayat je sekalian. Bila dia jemerang je sekalian, Nabi Musa dah selamat, Allah Ta'ala tutup balik laut. Ketika saat dia mula lemas, gharaq. Dia mula lemas je sekalian. Qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Apa kata Fir'aun? Bila dia dah mula lemas, ketika itu apa dia katakan? Dia berkata, saya beriman sesungguhnya tiada Tuhan melainkan yang diimani oleh banu Israel, yang didakwa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa ana minal muslimin. Dan dia berkata dia daripada orang Islam. Fir'aun boleh mengaku dia Islam dia sekalian. Sebab dia kata Fir'aun kalau dia bagi can naik balik, dia nak baginya, dia nak balik. Kalau dia bagi can. Ketika dia gargara, ketika dia dah lemas, ketika itu baru dia mengaku dia Islam. Allah Ta'ala terima tak? Jemaah sekalian, jangan sampai kita jadi demikian. Jangan sampai kita dah terlantar, nyawa dekat sini ombak-ombak jemaah sekalian. Ketika itu kita dah beriman, Allah Ta'ala dah tak terima jemaah sekalian. Ini masa terbaik. Lalu apa kata Allah Ta'ala sebelum saya tutup? Allah Ta'ala mengatakan, al-an, sekarang baru kamu nak beriman? Ketika saat kamu dah gargarah, kamu dah kerongkong dekat sini, saya dah ombak ketika itu. Sedangkan masa yang saya bagi kamu cukup lama, 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 30 tahun, tak cukup untuk kamu taubat. Mas sekalian, Allah Ta'ala sindir Fir'aun. Al-an, sekarang kamu dah taubat. Waqad asaita qabl, sungguh kau telah bermaksiat sebelum ini. Wa kunta minal mufsidin, sesungguhnya kau telah menjadi daripada golongan orang melakukan kerosakan. Apa Allah Ta'ala jelaskan jemaah sekalian akhir ayat. Seandainya kalau kita tak nak ambil iktibar, hari ini tolong jemaah sekalian, saya nasihat diri saya, bertaubat, amal saleh, tinggalkan segala yang mungkar jemaah sekalian. Tinggalkan apa hebat sekalipun, macam mana hebat sekalipun, tak kira penyanyi mana datang sekalipun jemaah sekalian, kalau dia adalah perkara yang mungkar, tetap mungkar. Allah Ta'ala nak bagi kita peringatan. Allah Ta'ala jelaskan sebelum saya tutup. Fal yawma nunajjika, hari ini saya selamatkan bi badanika, badan kamu saya selamatkan. Allah Ta'ala selamatkan badan Fir'aun. Badan Fir'aun Allah Ta'ala selamatkan. Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Yunus ayat 90 sampai 92. Hari ini saya selamatkan badan kau wahai Fir'aun, litakuna liman khalfak,
untuk menjadi orang yang datang selepas kamu. Tanda-tanda, ambil peringatan, ambil iktibar bagi mereka punya Al-Quran. Kita baca Al-Quran ke kita baca ini lain? Kita baca Al-Quran kan? Tak kita baca majalah gogo aja kan? Baca Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, saya simpan, selamatkan badan kamu untuk jadi peringatan. Pengajaran orang yang datang selepas kamu. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, wa inna kathiran minan nas, dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia, an ayatina, daripada ayat-ayat kami, daripada peringatan kami, laghafilun lalai. Allah Ta'ala tak cakap kafir, mungkin itu untuk orang kafir lalai. Kita pun lalai hari ini, tak nak bertaubat, tangguh-tangguh jemaah sekalian. Jadi hadirin hadirat dikasihi Allah Ta'ala, ini kesempatan yang paling berharga. Sebenarnya dalam hidup kita yang bernyawa ni, yang paling berharga adalah taubat, adalah istighfar. Kita manusia lemah, kita akan melakukan kesilapan, kita maklum. Tapi sebab itulah syariat datang menjelaskan tentang taubat dan istighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bukakan hati kita untuk menjadikan kita insan-insan at-taibin, insan-insan sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala. Mari kita bawa anak-anak generasi kita jemaah sekalian daripada menjauhkan segala dosa-dosa jemaah sekalian. Sesungguhnya dosa-dosa itu akan menyebabkan hati kita tertutup melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar dari Allah, yang silap dari kesilapan saya sendiri. Saya mohon maaf seandainya apa yang saya sampaikan ini terkasar bahasa, terjerit, menyebabkan ada yang rasa tidak senang. Itu bukan matlamat saya, hanya saya sampaikan kena mengikut riwayat baginda Nabi SAW bila berpidato. Dan baginda Nabi SAW bila dalam masalah syaran atau berkhutbah, baginda akan bersyarah dengan luahan hati baginda sendiri, dalam keadaan mata baginda yang merah, dalam keadaan seperti marah-marah, untuk memberikan rangsangan, pengajaran, iktibar kepada para sahabat ketika itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita pada petang yang berbahagia Masjid Hasan ini. Allah Ta'ala jadikan kita baik hidup dunia, hidup akhirat. Allah Ta'ala berikan kita kebaikan, dilepaskan kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan ahli keluarga kita, dan Allah Ta'ala himpunkan kita di Masjid Hasanah. Allah Ta'ala akan himpunkan kita di hari akhirat, di syurga Allah Ta'ala, dengan nikmat yang kekal abadi. Sekian saja aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا دعانا وتوبتنا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Begitulah tadi kupasan tajuk bertaubat nak tunggu sampai bila yang telah disampaikan oleh Ustaz Yusuf Jafarullah. Moga-moga semangat berkhabar Ustaz dalam penyampaian ceramahnya tadi dapat kita jadikan perangsang untuk kita melakukan sesuatu untuk kembali ke jalan Allah yang benar dan suci. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah keampunan kepadaku. Ampunkanlah dosaku, sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Sesungguhnya yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dan celah itu kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.